Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan. Baiklah, berita terkini ialah Ketua Pegawai Eksekutif CEO kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC dan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC termasuk ahli Badan Kehakiman perlu mengisytiharkan harta kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ketetapan itu diputuskan Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai Anti Rasuah JKKK-MAR yang turut memaklumkan perincian kod etika baharu berkenaan akan dibentangkan semula oleh SPRM dalam mesyuarat akan datang. JKK-MAR juga memutuskan mekanisme peristirahan harta anggota pentadbiran, ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara oleh SPRM akan diperkukuhkan bagi memantapkan kredibiliti serta integriti pentadbiran kerajaan, katanya dalam kenyataan di sini pada Isnin. Beliau berkata, pindaan dan penambahbaikan kod etika bagi anggota pentadbiran dan ahli parlimen sedia ada, akan dilaksana dan satu kod etika baharu akan turut diperkenalkan untuk ahli parlimen dalam Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952, Akta 347 dengan mengambil kira pengekalan prinsip pengasingan kuasa badan eksekutif dan legislatif. Ismail Sabri berkata, pegawai pihak berkuasa tempatan PBT yang berkhidmat di tempat sama dalam tempoh lama boleh ditukarkan ke PBT lain bagi mengelak risiko gejala rasuah dan salah guna kuasa serta kewujudan Little Napoleon di peringkat lapangan. Perdana Menteri berkata, ketetapan itu akan dilaksanakan menerusi pewujudan Jawatan Kuasa Pertukaran Pegawai PBT di bawah kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan satu garis panduan akan dikeluarkan kepada pihak berkuasa negeri PBN bagi membolehkan pelaksanaannya di seluruh negara. Selain itu, JKKK-MAR turut bersetuju melaksanakan pindaan Akta Audit 1957 bagi menghalang penglibatan Ketua Audit Negara dalam aktiviti atau jawatan kuasa perkhidmatan, persekutuan atau perkhidmatan negeri, namun dibenarkan terlibat dalam jawatan kuasa di peringkat dasar. Ismail Sabri berkata, pindaan oleh Jabatan Audit Negara itu bertujuan memperkasa profesionalisme dan menjamin kebebasan peranan Ketua Audit Negara selain membolehkannya mengaudit badan lain termasuk syarikat yang mempunyai kepentingan kerajaan tertakluk kepada budi bicaranya. Jelasnya lagi, JKK-MAR juga bersetuju melaksanakan penilaian semula hala 7 Institut Integriti Malaysia IIM dengan peruntukan geran tahunan tetap melalui Pusat Governance Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC untuk tempo 3 tahun bermula 2023 bagi melaksanakan program pemantapan serta pengukuhan integriti. Peranan IIM akan diperkukuhkan berdasarkan 3 fungsi terutama merangkumi aspek pendidikan, advokasi dan latihan, penyelidikan dan penerbitan, serta kerjasama strategik, selain akan diberi peranan melaksanakan modal perniagaan secara hibrid untuk mengukuhkan integriti sektor awam dan swasta, katanya. Selain itu, ujar beliau, rang undang-undang sumbangan politik akan dikawal selia oleh sebuah entiti bebas dikenali sebagai pengawal selia sumbangan politik pada peringkat persekutuan dan negeri. Beliau berkata, pandangan daripada pihak berkepentingan termasuk parti-parti politik turut diambil kira sebelum rang undang-undang itu dibentang untuk bacaan kali pertama pada persidangan Dewan Rakyat akan datang. Kerajaan sentiasa komited memantapkan nilai integriti dan memastikan ketulusan takbir urus negara dipertingkatkan dari masa ke semasa dalam menjadikan Malaysia sebuah negara yang bebas rasuah, katanya.